rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam tempoh 6 malam daripada malam ini kita akan didatangi satu bulan yang sedang kita tunggu, yang selalu didoakan daripada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabin, dan sampai pula bulan Syaban, Allahumma barik lana ya Allah fi Syaban. Dan doa imam juga wa ballighna ya Ramadan. Ini bulan yang sedang kita tunggu-tunggu, dan setiap tahun kita nak bersama dengan bulan Ramadan. Kerana apa bulan Ramadan kita tunggu? Kerana Allah kata, kerana Nabi kata, kerana sahabat-sahabat kata, kerana ulama-ulama kata. Maknanya kalau daripada pencipta Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala dah kata begitu, maka bulan ini bulan yang penuh kerahmatan, keberkatan, maghfirah dan sebagainya. Jadi kita tunggu bulan-bulan ini. Jadi sidang jemaah sekalian, adakah kita nak ibadat tunggu Ramadan? Tak. Ibadat ada pada setiap hari. Cuma Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan banyak tentang hadis-hadis Nabi menceritakan tentang bulan Ramadan ni bulan mantap, bulan hebat, bulan yang kita semua tunggu. Dan sidang jemaah sekalian, saya rasa macam tuan-tuan pun rasa, baru semalam Ramadan, dah sampai balik Ramadan, baru sekejap aja baru kita keluarkan envelope bagi cucu-cucu, anak-anak duit. Nak kena keluar lagi. Yang terima duit dia memang kalau nak raya sepanjang masa sebab dia dapat duit dan sebagainya. Jadi suasana tu memang kita tunggu. Jadi bila kita nak buat dalam bulan Ramadan ini, kena buat bermula setiap masa. Kita sentiasa kena ada menunggu Ramadan, dan kita lipat gandakan amal ibadat kita yang ada dalam bulan Ramadan. Okey, apa ibadat yang ada di luar Ramadan ada di dalam bulan Ramadan? Salat fardu 5 kali sehari semalam. Dan kita akan bergerak dengan 3 rukun Islam dalam bulan Ramadan. Syahadata alla ilaha illallah, wa aqimus salat, 9, wa tasumu ramadana. 3 benda akan bergerak sebagai rukun Islam di dalam bulan Ramadan ini. Jadi sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalam bulan Ramadan kita lipat kadar ini kerana ada perkara yang sunat tak boleh dibuat di luar Ramadan, kena buat dalam Ramadan. Tarawih ada yang akan dilipat gandakan di luar Ramadan dan akan dilipat ganda dalam bulan Ramadan, ba'diyah qabliyah yang kita buat sekarang. Yang kedua, sebab solat sunat tahajud banyak faedah. InsyaAllah bila setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan arahannya, maka ditutup pintu neraka, dibuka pintu syurga. Maknanya kalau siapalah yang beramal dengan amalan neraka di dalam bulan Ramadan, memang setan kata, wah tinggalkan gua punya anak murid gua memang jalankan gua punya kerja, tak payah Ramadan, gua boleh heret dia sama aja dia dengan bulan Ramadan. Akan tetapi nanti ramai orang-orang yang berada di luar Ramadan tak beribadat, mereka akan datang bulan Ramadan. Yang ini surau kena sambut. Surau kena sambut. Takkan kau nak bagi tazkirah contoh, dia kena datang ramai.
malam Ramadan baru datang, luar Ramadan kau tak datang. Kau tahu seksa orang tak semayang. Aku rasa lari dia orang terbas. Kena pula kau panggil pentazkirah malam tu dia bagi first night. Dia kata, kau tahu besok orang yang tak solat akan dipukul daripada subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, sampai maghrib, maghrib sampai isyak. Dia balun kau besok kau belum mampus. Aku rasa lari dia orang. Tapi dia orang akan lari juga. Lepas second, masuk third, fourth, masuk fifth, masuk sixth, masuk second week, guyup. Memang dah tak ada lagi datang. Jadi macam mana kita nak ajak? Kerja kita memang penat bang mengajak dia orang. Kau kena ajak aku, kalau tidak aku tak datang. Padahal Islam milik aku, Islam aku perlukan. Aku kalau tak nak Islam, Islam pun tak kecoh pun apa pun, tapi aku wajib terima Islam. Aku wajib beramal dengan Islam. Kalau aku tak nak kepada Allah pun, Allah takkan look. Tapi Allah nak engkau kena ikut aku. Aku perlukan Allah, aku perlukan Nabi, aku perlukan Ramadan, aku perlukan salat. Aku kita yang kena. Tapi kita kedai-kedai, kau pujuk aku ya orang surau. Lepas tu pula kalau kita kedai-kedai sikit, orang surau ni jatuh kuasa ni tak elok, masjid tak elok, lalu dia belah. Engkau yang perlu datang surau, AJK, Nazir, Imam dan kita-kita ahli karya, memang kita perlu wajib datang surau. Jadi dalam bulan Ramadan, amalan untuk mendatangi surau beramal ibadat yang tidak yang ada luar Ramadan yang akan ditingkat gandakan ialah solat tahajud, solat duha, solat taubat, solat tasbih dan sebagainya. Nanti surau akan susun qiyamul lail berjemaah. Tapi kalau boleh buat cara individu. Tapi kalau kita perlu kekuatan secara jama'i, buat cara jama'i. Tapi kalau tidak, kita boleh kuat dengan cara individu, kita buat cara individu. Semain tasbih bang, kena buat cara individu, tumbang tidur kita. Subhanallah, tu boleh lelap. Kita boleh lelap. Tapi Ramadan dia akan kuat. Jadi amalan sunat yang ada di luar Ramadan, ada dalam bulan Ramadan, tingkat gandakan. Ada juga yang sunat tak boleh buat. Malam ni kata kita buat gatal. Kita test nak Ustaz, kita pedarah malam ni, kata orang Kedah, kita pedarah malam ni, jom kita start tarawih from tonight. Alamat kena tarik lah tauliah semua. Alamat surau dia kosong. Dia kata mengamalkan ajaran sesat, tarawih dibuat malam ni kerana dia ada tempat. Solat sunat ini ada kedudukan dia. Ya, itu pun bulan Ramadan kau tak boleh Ustaz, kita tukar tarawih tahun ni, kita buat lepas subuh. Tak boleh, dia kena lepas isyak sampai habis sebelum subuh insya-Allah. Jadi boleh buat 20. Jangan bergaduh. Saya minta penonton sekalian yang live ni, jangan kecoh 8. Jangan kecoh 20, jangan kecoh 36. Bantai kau lah nak buat apa. Yang kita kecoh tu yang tak semayang tu. Jangan kecoh 20, 8. Lepas tu yang kecohnya ialah jangan 8 pergi makanan kat belakang. Nanti 20 marah, besok jom kita 8. Dia kata geng 8 dah menterdarah habis, aku pula tak dapat makan. Jadi besok kita 8 megeng dengan geng. Kita buat 20, kita buat apa? Insya-Allah jangan bergaduh tentang itu ini, kerana makanan itu asbab yang kata untuk kita memang adalah moral, adalah itu ini dan sebagainya yang disponsor, yang disumbang, kita buat macam tu. Jadi itu amalan ni. Okey, saya nak bawa mesej malam ni. Tuan-tuan, kita kalau sambut merdeka macam kerajaan pun, kerajaan madani kata dia. Jadi kalau orang sambut merdeka panggil sejahtera. Kalau kita pula buat apa ni kenduri kenara, kita ada tema, kita ada itu dan sebagainya. Slogan lah senang kata. Jadi tahun ni saya nak seru. Slogan kita tahun ni merapatkan ukhuwah. Surau ambil merapatkan ukhuwah. Kerana apa senang jemaah sekalian? Hari ini benda ini tiris. Tuan-tuan tanyalah, saya tanya siapa yang umur 60, 70. Dulu kau ingat tak kita beli air batu pakai gergaji? Seronok tak? Kita rasa seronok. Hari ni beli RM3 dapat satu plastik. Itu pun masih kecil. Kau kena kencing. Sebenarnya RM3.50 tu bandel tu. Kalau kau beli air batu dekat lori tu, tapi dia kerana dia dah duduk dekat kedai, kau potong dia jadi kecil. Jadi RM3. Dulu kita kecil pakai gergaji bro. Tolak sana, tolak sini. Gaji tu kalau ada, nilai dia, value dia tinggi sekarang.
Kau tengok kedai batu kat Penamaran paling besar di kawasan Selangor, dia supply satu Klang Valley ni, ya, Klang ni. Siapa kerja kedai batu, kau tengok muka dia semua kecut semua, sebab hari-hari main batu, sejuk dan sebagainya. Dulu tuan-tuan yang umur budak-budak sekarang haram tak tahu pun, kita ingat dulu kita nak beli kurma, petuk pakai tukul bro dalam guni tu, nak dapat sekilo janggut. Itu pun kedai mamak, kedai Cina jual. Orang Melayu tak nak berniaga, daripada dulu tak nak berniaga. Jadi kita nak dapatkan kurma susah, nak dapat air pun susah. Nak telefon jauh. Dah dapat TV hitam putih, bayar 5 sen nak tengok Ultraman tu yang pakuk tu. Dapat duit raya main tikam-tikam. Jangan tipu aku lah, orang semua kaki tikam-tikam, dapat pistol, udah lah. Kita main pistol mancis kan, kita main meriam. Aku walaupun ustaz bang, kawan aku kata bulu dah siap, malam raya kau ustaz tak ustaz, datuk tak datuk, buang title kau datuk. Raya tahun ni kami buang pangkat. Jangan aku balik datuk, aku balik Cayenne, aku balik Mazda, aku balik anak-anak aku kaya. Tak ada, kita buang benda tu, sebab kita nak rapatkan ukhuwah tahun ni. Macam tu juga bang, kita dengan mak ayah di bulan Ramadan. Okey, siapa yang tak ingat mak ayah mengetuk periuk belanga senduk dekat paga? Paga tak paga? Kau tahu budak kecil tu, kau tahu paga? Kau tahu budak umur 20-30 hari ni paga? Alam tak tahu, Korea dia tahu, yang tiket 3-400 tu. Tapi kalau kau tanya paga, Alam dia tak tahu. Dia tahu ke bang, kita punya tungku dulu tu pakai besi 2 tau. Ingat kita ada Colgate, gosok gigi, mana ada sabuk kelapa, taruh dekat abung yang kau buat masak tu, congkel sini. Teknologi dah bang, barulah timbul Colgate putih. Sekarang barulah dia daki lah macam-macam. Macam dulu, itulah ubat gigi kita. Ada budak-budak sekarang tahu. Ingat dulu nak hidup lapi, kita pakai apa? Gasoline bang. Taruh minyak gas. Sekarang orang minyak gas pun tak tahu, mahal bang minyak gas ni. Lepas tu taruh spirit kan, lepas tu kan, dan sebagainya. Kita ingat balik. Dan ingat sedang jemaah sekalian, apa yang berlaku dalam Ramadan yang boleh merapatkan ukhuwah kita. Ingat balik hubungan mak ayah dengan anak. Cuba tahun-tahun tahun ni kita ambil personal, minta anak-anak baliklah nak, kita sahur pada malam yang pertama. Yelah anak kau mungkin mentua dia sampai 2-3 lah, itu nantak dia. Tapi cakap dia balik rumah ayah dulu, besok balik rumah mertua dulu. Jangan asyik rumah kau je, raya rumah kau je, besan nunggu je. Kau ngajarnya besan, aku rumah anak aku tak balik, rumah dia sudah balik dan sebagainya. Dan ingat hari ni buang bang, kalau anak-anak rasa takut dengan nyamuk dekat kampung, rasa macam jijik dekat kampung, tak payahlah bang, rumah kau pun tak sayang mana, dapur elok dan sebagainya. Maka kita rapat kat ukhuwah. Ingat, kita ingat mak ayah kita suatu masa dahulu, kita tengok pagi-pagi tuan-tuan bila nak rapatkan ukhuwah, ajak anak ingat macam kita kecil-kecil berbuka dan bersahur. Ingat kalau kita sahur, aku paling ingat nostalgia sahur, sebab mak kita kejutkan kita. Apa mak kita buat sedang jemaah sekalian? Nak bangun sahur. Ingat tak bang? Haji ingat Haji? Tak tahu kalau mak Haji tak bangun, dia kata aku yang bangun kejut bapak aku. Tak, mak bangun dulu bang. Maknanya pengorbanan mak ni berat. Orang perempuan, kau memang berkorban, kau masak. Tak tahulah kalau kau memang ayah ustaz dah buat MOU lepas kahwin, laki aku masak. Tak kira Ramadan ke apa ke, laki aku masak. The best in the world family. Tapi jarang, semua orang perempuan masak. Kau tanyalah orang perempuan, tapi yang sedap masak laki bang. Asyik nak menang perempuan kan. Lelaki sekali masak sedap, tapi huru-hara dapur berkecai. Sebab dia memang pemalas nak menyusun. Jadi orang perempuan ni dia hebat. Jadi ingat mak bapak kita, dia tak ada kejut, dia tengok anak tidur. Ingat kita dulu tidur mana ada bilik, tak ada masalah sumbang mahram bang. Hari ini ya Allah, takut aku kalau nak cerita, sebulan aku boleh cerita masalah sosial ni. Jadi ingat dulu kita tidur melampau, adik perempuan, kita tidur atas papan, mana ada kreatif bilik aircon, haram tak ada. Mak bapak kita kat para masak tuntang, dia buat masak untuk kita makan. Apa yang dia buat? Bila dah siap makan, baru dia kejut kita.
Baru, tapi dia kejut laki dia dulu. Bapa aku, mak aku, dia tak kejut aku dulu, dia kejut bapa aku dulu, dia kejut. Macam kau orang pun sama. Lepas tu dia kejut anak, bang, si Alung tak bangun bang. Bapa dia pula kepala dah kepala angin. Kan, aku kena kejut bagi nak gila, kau orang kena kejut tak nak bangun. Sebab itu mak punya kejutan lembut bang. Tengoklah mak kita. Tak adalah kalau mak kau garang, aku rasa 1001. Kalau mak dulu, woi bangun, itu seorang satu aku rasa. Tapi kalau bapa kau majoriti 1000 tu macam tu. Tapi kalau mak tengok, nak bangun sahur. Kita ingat tak bang? Dengan benda ni bang, hari ni kita kaya, hari ni kita datuk, hari ni kita Tan Sri, hari ni kita orang berada, hari ni kita orang dimuliakan. Maka buanglah bang, tengok mak kat kampung, apa yang mereka buat pada waktu ini. Betul kita dah buatkan rumah dia, betul kita bagi duit kat dia, tapi dia nak kasih sayang anak kepada dia. Sebab dia nak ingat balik bang. Sebab dulu kejut tu dia ingat. Tuan-tuan tanyalah mak tuan-tuan, mak macam dulu sahur macam mana? Nak bangun. Tapi kalau bapak engkau, weh bangun, itu bapak kau, dia bukan kira. Tapi engkau orang, kalau lelaki, kalau mak bapak kejut, dia buat bodoh. Tapi kalau kawan dia memang riam, kau tahu dia melompat tinggal. Lepas bang, tak ada kira babi, tak ada kira apa, tak ada kira itu ini, melebus turun. Jadi tuntam. Kita dah main mercun pada bulan Ramadan. Jadi mesej saya tentang merapatkan ukhuwah, tuan-tuan rasa perasaan ini, tuan-tuan bawa pada kehidupan kita hari ini, panggil anak-anak. Dan saya nak tuan-tuan, kalau kita masih ada mak ayah, ajak berbuka sama, bersahur sama. Dan saya nak tuan-tuan cuba tahun ini kita dulukan mak ayah. Kita mak ayah, cuba kita ambil sedikit sup makanan yang ada pada kita. Macam selalu viral tu, aku kata viral tu aku menangis. Cuba tuan-tuan suap kat Alung, Long, masa kau kecil mak suap kat ni Long, ya, masuk kat mulut Alung, masuk mulut Angah, masuk mulut Alam, masuk mulut Uda, masuk mulut Andak. Apa lepas Andak? Anjang. Lepas Anjang, hitam. Lepas hitam, Uda apa? Uti. Lepas uti, apa entah, bantai kau lah, apa kau nak buat? Kan, aku tak tahu nama pangkat ni. Sebab adik pada aku 10. Gitulah. Kalau kau dua beradik, Alung Angah. Kalau kau seorang, tunggal saja kau ingat. Jadi cuba kita suap kat mulut mereka. Lepas tu bang, kita minta maaf. Kita janji bang, aku takkan tinggal mak aku, aku takkan tinggalkan bapa aku. Banyak dosa aku dengan mak bapa aku. Ingat, apa yang ada pada hari ini pada aku adalah hasil mak bapa aku. Ingat, rumah yang aku miliki daripada pengorbanan seorang ayah yang mengorbankan harta benda kepada anak-anak dia. Ingat bang, kita dapatkan. Dan mungkin hari ini tuan-tuan ada berselisih angin, berlaga angin dengan mak bapak, dengan bapak pun tu. Buang bang, cuba buang, cuba dapatkan. Tuan-tuan bukan bergaduh pasal apa, pasal harta, pasal mak sayang Alung lebih, mak buang Alung lebih sikit, itu aja. Bukan ada apa tuan-tuan. Sedangkan mereka banyak mendiam. Cuba tuan-tuan tanya, ada tak kita hari ini seorang ayah? Saya ayah kepada 6 orang anak. Tuan-tuan ayah kepada 6, 7, 10, 2, 3. Pernah tak kita tanya anak, walaupun aku tak suka engkau, aku suka yang Alung, ada ke tak pernah aku keluh kesah ketika mencari rezeki untuk mengajar engkau belajar? Tak ada bang. Kita susah, kita diam. Mak pun susah, dia diam. Aku mengandungkan kau, aku diam tentang susahnya memberanakkan kau. Tapi pada hari ini kita cuba rapatkan. Kita rapatkan ukhuwah kita dengan anak-anak bang. Kita tu lah, kalau mungkin ada belajar dengan mak ayah, sekarang start minta maaf, balik bang, bagi ruang. Saya sedih bang, saya selalu cerita tiap-tiap Ramadan, saya cerita bagaimana seorang ibu yang merindui anak ketika berbuka puasa Ramadan, anak tak balik. Raya dia balik lepas 6 hari, 5 hari raya, 3 hari raya, baru dia balik jumpa mak ayah. Mak ayah bukan nak 3 hari raya, dia nak first day hari raya. Dia nak dalam Ramadan kita balik, bukan kita call mak berbuka apa. Dia tipu kita bang, dia tak ada makanan. Dia tipu kita, dia tak makan apa, tapi dia cerita macam makan banyak. Hari ni bolehlah kita buat video call, tapi orang kampung tua-tua bang, video call dia tak reti bang.
Dia pakai tu yang RM3.20 punya telefon tu. Yang dengar aku cakap kuat dia dan sebagainya. Ingat bang, benar. Sampai tuan-tuan, satu cerita, ringkas cerita tuan-tuan, ketika mana kami berbuka rumah orang ni, dia tak miskin, tanah dia banyak, cuma rumah dia usang, pakai air perigi. Anak dekat pekan mewah bang. Dia kata dia ada anak, tapi bila kami datang berbuka bang, ringkas cerita, bila mana kami berbuka, dia kata, aku bukan nak anak orang, aku nak anak aku. Kenapa ya Allah kau hantar anak orang pada aku? Aku nak anak aku mana? Anak aku mana anak aku? Sebab kami datang berbuka rumah dia. Ketika kami baca, nak ingat kan mana? Saya tanya, makcik dah masak? Belum. Bila dia cerita anak dia, dah. Ini tuan-tuan, mak ayah, saya cakap tuan-tuan, tidak pernah menyusahkan anak, tapi anak memang menyusahkan mak bapak. Hari ini bang, ini kehidupan yang kita lalui. Kita rapatkan balik, kita bilang bang, sebab kita mungkin salah mendidik anak pada hari ini. Ini tadi saya cakap, mana anak umur 15 sampai 18? Takkan aku cakap tadi kan, kau kata pemarah bagi anak kau, cucu kau tu, bawa bang. Kalau hari ini dah tak ada orang, hari ini Kristian nak bawa pergi gereja, Allahu Rabbi, panggil orang Melayu dan kau tak nak tahu, saya cik suruh, jom pergi gereja kat Kelang. Apa akan jadi bangsa kita hari ini? Ingat bang ya, kita ajak, kita rapat, dan bila mana dia cerita, aku dah masak, tapi dengan aku dia cerita belum. Betul bang, dia belum masak. Bila kami baca doa, dia menangis. Dia tanya, aku bukan nak anak orang, aku nak anak aku ya Allah. Dia doa bang. Dia tak ada cakap lanat punya anak, kurang hajar punya anak, tak balik raya, tak balik buka puasa dengan aku, penat aku didik kau, kurang hajar. Itu orang Melaka. Tapi orang Selangor dah, baliklah nak, mak rindu, baliklah sayang, mak rindu. Jadi tuan-tuan, Ramadan ni sambil kita berbuka puasa sahur dekat Masjid An-Nur, Surah An-Nur ni, kita bagi ruang kat mak bapak kita, bagi ruang dekat mak bapak mertua kita yang merayakan isteri dan suami kita. Ya? Jadi kita balik, kita dapatkan kuah. Dan saya nak tuan-tuan, yang kedua tadi suap makan sebagai kasih sayang, lepas tu peluk. Dan saya nak tuan-tuan cuba mak dengan ayah pada hari ini buang ego, anak juga buang ego. Bila mana kita buat, dapat suap, dapat peluk, mak ampunkan dosa kau nak, mak ampunkan dosa kau nak, mak ampunkan dosa kau long. Ya, kita cakap ayah pun macam tu long, angah, ayah maafkan dosa kau orang, tapi ayah nak kau berubah, come back to Islam. Ya, datang balik kepada Islam. Jangan bergaduh, jangan bergaduh pasal harta benda yang ayah akan tinggalkan. Jangan buang, kita rapatkan. Jadi moto kita, ya, kita punya nak Ramadan ini, kita rapatkan ukhuwah. Macam juga kita jiran tetangga, saya tahu dia bergaduh, ya, anak macam setan, anak mencuri, anak itu, anak ini dan sebagainya, ya, ada anak pula baik dan sebagainya. Kita tahu dalam rumah jiran-jiran pun kita bergaduh dan sebagainya. Tahun ni kita ukur rapat ukhuwah. Cara dia dengan jiran, jangan lupa hantar sepinggan mi ke sebelah. Ya, yang kau hantar dah tak terhabis pun kau hantar, lepas isyak kau hantar. Hanya tadi aku minta darah tak terhabis, anak ambil. Ya, itu orang Melaka yang cakap tu. Ya, kau orang mulalah dia kata penyelahanat punya orang bagilah makan belum buka, yang ini bagi lepas ni dari lahanatnya kawan tu. Jadi kita rapatkan ukhuwah. Tak kira lah kau Melaka, kau Pahang, kau Selangor ke, kita sama-sama. Jadi moto saya pada tahun ini, ingat tu. Dan ingat tuan-tuan ya, dalam bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, apa Nabi kata, seafdal amal ibadat adalah dengan membaca Al-Quran. Afdalul ibadah, kata Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, dia yang diriwayatkan melalui kitab Fadhil Al-Quran, mengatakan afdalul ibadah ialah dengan tilawatul Quran, bacalah Al-Quran. Jadi kita lembutkan hati dengan Al-Quran, kita runtunkan jiwa kita dengan Al-Quran. Not start from the Ramadan, tapi start from now. Sekarang ni kita start, mulakan dengan membaca Al-Quran, hafal Al-Quran dan sebagainya. Jangan lupa bertadarus di bulan Ramadan. Jadi insyaAllah
motor saya rasa kat situlah yang terbaik ialah kita punya visi tahun ini merapatkan persaudaraan, menjamin kelestarian ummah untuk kita sama-sama agar ramai manusia akan datang ke rumah Allah ini, dan momentum ini dikekalkanlah sampai akhir Ramadan, di luar Ramadan, dan sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Jadi selamat menyambut bulan Ramadan Karim pada tahun ini, dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi nanti. Ada 2 slot saya di sini, iaitu Qiyamul Lail dengan Tazkirah Ramadan pada bulan Ramadan ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu mohon maaf di atas apa pun sekiranya apa yang saya lakukan ada kesilapan, rasa keterisan, kecil hati dan sebagainya. Apatah lagi ketika duduk sesi 16 dulu, memohonlah kita sama-sama memaafi antara satu sama lain, insya-Allah. Jadi sekadar itu. Yang keduanya saya nak mohon pada tuan-tuan, 19 bulan ni kami ada buat tahlil perdana di Mahat Tahfiz kami. Saya jemput datang kerana kami pagi itu pada 10.30 pagi kita ada khatamul Quran sebanyak 30 juzuk bacaan yang akan kita dengarkan dengan pelajar-pelajar kami. Termasuklah kami dah panggil semua pelajar-pelajar daripada Thailand, pelajar-pelajar kami yang ada di luar negara sudah kami panggil pulang sekarang sebab mereka ada tugas menjadi imam dan mereka nak meraihkan program di Mahat kami. Dan Ramadan memang saya tak bagi mereka belajar di tempat mereka, kena datang dekat kami. Ini pelajar-pelajar yang kami hantar di luar negara. Jadi yang kedua, pada 21 hari bulan ni, hari Selasa, insya-Allah kami ada majlis peresmian Dewan Bangunan Mahat Tahfiz kami, yang mana tuan-tuan juga menyumbang. Ayo datang tengok, dan kita ada resmikan kursus-kursus yang akan diresmikan oleh yang berhormat, yang berhormat, kau tengok siapa ni, jadi yang berhormat Tuan Guru Tuan Ibrahim Tuan Man, jadi dialah yang akan meresmikan bangunan dan program kami ini, kerana kami memang di bawah mereka, insya-Allah. Jadi sekadar itu, wallahu alam. Siapa nak menyumbang, ada tabung di belakang. Saya tengah nak beli zinc, saya tengah nak beli lampu untuk dewan kami berharga lebih kurang 4,000 lebih. Jadi siapa-siapa yang nak menyumbang menderma atap si channel, saya alu-alukan atap untuk dewan. Alhamdulillah dah siap, ada orang Seksyen 20 bagi 2,000, 3,000, siap dah bang bangunan tersebut. Jadi atap zinc yang kami perlukan lagi untuk fasad dan campat 25 ke 30,000, si channel pun 8,000 lebih, dekat 10,000 juga yang kami perlukan. Jadi jom sama-sama menyokong Mahat Tahfiz vocational kami dan Mahat Tahfiz dan surau ini juga. Sekadar itu, wallahu alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aqimissalah. Subhanallah. Alhamdulillah.